ujung pena, beliau mencoretkan pelbagai peristiwa. Berbeza kali ini, nukilannya lebih berkisar kepada soal politik, ekonomi, dan sosial. Seorang pemikir yang hebat, beliau adalah Allahyarham Tan Sri Ikhwan Zaini, pejuang perpaduan. Membayangkan hebatnya gelaran yang diberi, pasti ia tidak melalui jalan yang mudah. Jasa dan sumbangan tokoh Melayu ini tidak dapat dipisahkan dengan sejarah kemerdekaan dan permulaan politik Bumi Kenyalang. Ikhwan Zaini dilahirkan pada 17 Mei 1915. Suasana kekeluargaan dan lingkungan masyarakat secara tidak langsung membentuk sahsiah diri beliau yang sebenar. Kepribadian Ikhwan Zaini sendiri banyak dipengaruhi oleh sifat kepemimpinan nendanya, Datuk Bentara Haji Hashim Arif. Pemegang jawatan bertaraf menteri di bawah pentadbiran Brugg meletakkan Haji Hashim pada kedudukan yang tinggi dalam struktur masyarakat Melayu. Di sebelah bapa, Abang Haji Zaini tegas dalam urusan pendidikan akademik dan agama. Penerapan disiplin yang baik menjadi amalan dalam menjalani kehidupan seharian. 1941, Ikhwan Zaini mendirikan rumah tangga dengan Zohriyah Haji Harun. Hasil perkongsian hidup, pasangan suami istri ini telah dikurniakan 6 orang cahaya mata. Anak-anak penerus Suriah, mereka lah yang memberi inspirasi sepanjang tempoh perjalanan karya Ikhwan Zaini. Hubungan Allahyarham dengan anak-anaknya adalah amat baik dan erat serta rapat. Kami walaupun bebas bermain pada siang hari, tapi tidaklah sampai lewat petang. Sebelum masuk waktu maghrib kami sudah diasuh supaya balik ke rumah untuk mandi, makan, dan selepas itu pergi ke surau untuk sembahyang dan belajar agama. Pembangkitan awal semangat nasionalisme Ikhwan Zaini bermula pada tahun 1946. Ketika itu, isu anti penjarahan Sarawak kepada British hebat diperkatakan. Sebagai ahli dalam Angkatan Semangat Anak Negeri Sarawak atau ASAS, beliau banyak membantu ayahnya menyediakan teks ucapan serta surat bantahan pada pihak penjajah. Sementara itu, Bekeliling nomor 9 1946 menambahkan lagi perasaan kurang senang di kalangan rakyat Sarawak. Surat ini merujuk kepada perkara yang menegaskan sesiapa sahaja daripada kaki tangan kerajaan yang terlibat dalam kegiatan anti penyerahan akan diberhenti kerja serta-merta. Merasa tercabar, Ikhwan Zaini mengambil keputusan untuk meletakkan jawatan ketika berkhidmat di Jabatan Hal Ehwal Bumi Putra. Beliau bersama kumpulan 338 berusaha menegakkan perjuangan walaupun terpaksa meninggalkan punca pendapatan tetap. Pada tahun 1946 itu mereka telah berhenti daripada kerja dan kemudian membuat demonstrasi di tempat ini, di Taman Museum. Inilah tempat yang bersejarah. Mereka berkumpul di sini untuk membantah perkeliling tersebut dan juga membantah penyerahan Sarawak kepada British.
Dan angka ini adalah cuma angka simbolik, mengambil sempena jumlah askar Nabi Muhammad SAW dalam Perang Badar. Itu sebenarnya yang membantah kerajaan British di Sarawak ini lebih daripada itu. Pengorbanan yang dipertaruhkan oleh kumpulan 338 begitu mahal harganya. Mereka menderita kesempitan hidup disebabkan ketiadaan pekerjaan. Akibatnya, tidak semua yang bertahan lama menempuh ujian tersebut. Ramai yang kembali bekerja setelah diberi peluang oleh pihak berkuasa, tetapi tidak bagi Ikhwan Zaini. Beliau sebaliknya semakin aktif dan lantang menentang penjajahan dan penindasan, biarpun ditawarkan jawatan yang lebih baik. Darul Maziah, Kampung Patingan Kuching. Di sini tersimpan bukti perjuangan rakyat yang mahukan kemerdekaan. Abang Sari Jaya berusia 8 tahun ketika itu. Itu adalah satu-satunya untuk mengabadikan bantahan Sarawak, penyalaan Sarawak kepada British Crown. Dan waktu itu Datuk Abang Khawan Zaini, Tan Sri Abang Khawan Zaini adalah salah seorang tokoh yang mengambil bahagian untuk memantahkan, untuk bantahan Sarawak diberikan British Colony. Usaha menjejaki kesinambungan perjuangan Ikhwan Zaini dilakukan di bagian sejarah dan rujukan Jabatan Museum Sarawak. Akbar Utusan Sarawak dijadikan beliau sebagai senjata utama dalam menebus kembali kemerdekaan daripada penjajah. Minatnya terhadap bidang kewartawanan telah mendorong beliau untuk menerbitkan mula-mula Asas Sarawak dan kemudian Utusan Sarawak, sebuah akhbar yang ulung di dalam negeri Sarawak. Dan di dalam akhbar Utusan Sarawak inilah beliau banyak mengesyorkan berbagai gagasan untuk pertama di peringkat awal untuk meneruskan perjuangan menentang British daripada tahun 46 sampai 49 dan kemudian usaha ini telah diteruskan untuk menyokong penumbuhan Malaysia. 16 Januari 1949, ruangan rencana penerbitan pertamanya menulis, Utusan Sarawak ialah akhbar rakyat untuk rakyat. Dia sedia berkhidmat untuk kewajipan dan keperluan rakyat seluruhnya, serta bekerja sama dengan rakyat untuk menciptakan cita-cita rakyat yang bersesuai dengan keadaan zaman atau sekarang, ataupun yang secocok dengan cita-cita yang ada pada segala bangsa yang sudah sedar dan insaf. Orang yang bekerja dalam suatu haba itu tidak banyak. Ada berapa orang saja, saya ingat adalah tak lebih daripada 10 orang. Dan banyak daripada mereka anak-anak dia sendiri. Saya waktu itu masih belajar, kadang-kadang saya tolong juga. Sekarang ini suatu haba mereka pakai komputer, typing senang-senang. Dulu tidak, kita susun type. Type itu dibuat daripada timah, kita susun-susun type itu. Dia menggunakan tenaga kerja murah lah, termasuk anak-anak dia, termasuk saya juga. Waktu free time saya tolong juga. Begitulah pengorbanan kita. Bukan dia saja, dia jadi bos, dia jadi anak-anak dia juga terlibat menolong dia. Dalam soal politik, Ikhwan Zaini dengan beraninya mendesak tuntutan dan layanan terhadap kebajikan orang Melayu. Isunya seiring dengan reformasi nasionalis negeri-negeri lain sewaktu menentang polisi pemerintahan British. Di laman akhbar,
Ikhwan Zaini turut memberi perhatian mengenai ekonomi semasa. Dengan keras, beliau menegur sifat boros dan membazir di kalangan orang Melayu. Salah satu kritikan yang sering tidak terlepas pandang oleh tokoh ini ialah perlunya pendidikan. Dalam rencananya, Ikhwan Zaini mendesak pihak kerajaan mendirikan lebih kebutuhan sekolah dan menambahkan jumlah guru. Baginya, pendidikan dapat memperbaiki taraf hidup rakyat Sarawak. Ketajaman minda Ikhwan Zaini berjaya memenangi hati masyarakat. Beliau yang peka dengan kuasa akbar kerap menekankan pentingnya perpaduan dalam menuntut kemerdekaan Sarawak. Awal 50-an memperlihatkan perubahan dalam arus politik Sarawak. Pihak British mulai memperkatakan isu berkerajaan sendiri. Bagi mencapai maksud itu, rakyat negeri ini dibimbing ke arah pentadbiran sendiri. Penduduk tempatan dilantik mengendalikan beberapa hal penting seperti pendidikan, keuangan, pembangunan, dan kebajikan di peringkat daerah. Sistem pilihan raya mula diperkenalkan pada 4 November 1956 bagi memilih wakil ke Majlis Bandaran Kuching. Namun, perkara tersebut sesuatu yang masih baru bagi penduduk Bumi Putra dan masyarakat Melayu khasnya. Ramai di antara mereka masih belum mengerti tujuan diadakan pilihan raya. Bersikap pasif dan berdiam diri, sebagian besar menolak hak mengundi. Oleh itu, daripada 12 calon orang Melayu yang bertanding, hanya 6 orang saja yang menang.